Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah dia pemimpin yang paling tak masuk akal. Orang berusaha untuk menoktahkan kemiskinan, dia pula lain ceritanya. Entahlah, kita pun tak faham apa sebenarnya ahli parlimen PAS mahu. Mereka mahu apa? Mahu nak membangunkan negara, mahu menoktahkan kemiskinan, ataupun mereka suka perkara ini kekal. Kita pun tak tahu. Anwar Ibrahim berjuang habis-habisan, mahu melihat kemiskinan dinoktahkan. Jangan berlaku lagi ada kemiskinan dalam negara ini. Tapi lihat, ini kata PAS. Dia kata, usaha kerajaan menoktahkan kemiskinan bercanggah fitrah. Ahli parlimen PAS ini akhirnya kena kecam. Jadi netizen kata, padan muka. Ahli parlimen PAS daripada Pasir Putih, Nik Muhammad Zawawi Saleh, menjadi sasaran kritikan selepas mendakwa iltizam kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar sebagai bercanggah dengan naluri dan fitrah ketika Allah menciptakan manusia. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami benci orang yang bodoh. Sebelum saya teruskan, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita menjadi bodoh, ia juga tidak dapat mempertahankan tubuh badan kita daripada dalam. Tapi apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana oleh terapi imun ini, ia juga akan menjadi kuat di dalam tubuh badan kita untuk melawan dan menghapuskan akar penyakit yang tumbuh dalam tubuh badan kita. Secara umum dan ringkasnya, kita melawan penyakit dengan imun badan yang kuat. Apabila imun badan kita jadi kuat, ia juga akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nomor telepon saya yang tertera, dan ingat, produk ini adalah produk yang diluluskan KKM, ada sijil halal, dan juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Dapatkannya segera, jangan tunggu-tunggu. Saudara-saudara sekalian, ahli parlimen Pasir Putih menyatakan bahwa menoktahkan kemiskinan tegar sebagai bercanggah dengan naluri dan fitrah ketika Allah menciptakan manusia. Beliau mendakwa iltizam itu tidak lebih sekadar sembang kosong kerana di mana-mana negara pasti ada kemiskinan. Saya rasa kadang-kadang agak terkejut apabila perkataan menoktahkan kemiskinan. Istilah sebegini sebenarnya dia jadi sembang kosong, kata beliau. Dia bercanggah dengan naluri dan fitrah sebenar yang Allah cipta manusia. Mana-mana negara mesti ada kemiskinan, katanya lagi. Kalau tidak ada faktor kemiskinan, faktor orang yang susah, nak bina parlimen ini takkan terbina. Kerana buruh kasar mesti bekerja. Bangsawan dia mesti ada peranan dia, katanya di Dewan Rakyat semalam. Video beliau tular dan dikritik banyak pihak yang mempersoal kenapa wakil rakyat PAS berkenan, seolah dilihat anti dengan usaha membasmi kemiskinan. Mereka turut menjelaskan bahawa matlamat kerajaan adalah untuk menoktahkan kemiskinan tegar yang merujuk kepada golongan paling miskin di bawah garis kemiskinan. Pada masa sama, tindakan beliau itu, ahli parlimen PAS itu nampaknya makan diri apabila ramai membalas pertutlah kelantan sendiri antara negeri termiskin. Ia kerana wakil rakyat sendiri suka rakyatnya terlihat miskin, kata netizen. Ada juga yang menjelaskan bahawa slogan menoktahkan kemiskinan adalah untuk menunjukkan kesungguhan dan usaha kerajaan membasmi kemiskinan dalam negara. Apa pula pendapat Anda semua tentang isu itu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas dihentam teruk berkait isu rundingan damai Thailand-Kamboja, isu hutang negara, Anwar Ibrahim akhirnya menjawab perdebatan tersebut. Walaupun Anwar Ibrahim dihentam teruk, digambarkan dengan karikatur yang betul-betul sangat menghina pemimpin kita, bukan sekadar menghina pemimpin kita, tetapi juga menghina negara lain. Perbuatan seperti itu bukanlah perbuatan yang profesional. Mungkin niatnya tidaklah sampai menghina kerajaan negara lain.
tapi perbuatan itu secara tidak langsung menjatuhkan air muka negara lain. Mungkin itu bukan niatnya, tapi itulah. Melakukan perkara tanpa berpikir panjang akan mengakibatkan kesan yang sangat-sangat besar. Saudara, jawaban kepada Anwar Ibrahim berkait dengan isu rundingan damai Thailand Kamboja dan peningkatan hutang negara akhirnya menjadi buah mulut di Dewan Rakyat. Perdana Menteri menjawab dua isu panas di Dewan Rakyat pagi tadi berkenaan peranan Malaysia menjadi orang tengah dalam rundingan damai Thailand Kamboja serta berkenaan hutang negara. Menurut aturan mesyuarat Rodiah Sapi GPS, Batang Sadong meminta Perdana Menteri menjelaskan mengenai peranan Malaysia dalam usaha menjayakan rundingan perdamaian dan gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja yang mencapai kata sepakat untuk menghentikan konflik sempadan antara kedua negara tersebut. Sebelum kita teruskan, izinkan saya untuk berkongsi dulu. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak bekerja lagi secara optimum, kita mudah kena penyakit. Apabila kita mudah kena penyakit, banyak akar penyakit akan terus berakar dalam tubuh badan kita. Tapi, secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita menjadi kuat, apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana, ia akan menjadi kuat lalu menyerang akar penyakit, menghapuskan akar penyakit yang ada tumbuh dalam tubuh badan kita. Imun badan yang bijaksana juga akan mendidik imun badan kita supaya tidak menyerang diri kita sendiri, karena dia mengenal mana satu kawan, mana satu lawan. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, dan juga halal. Dapatkannya sekarang. Jangan tangguh-tangguh. Saudara-saudara sekalian, Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, PN Kuala Kangsar pula meminta Perdana Menteri menyatakan adakah kerajaan Madani menguruskan hutang negara dengan bertanggungjawab. Memandangkan hutang naik daripada 1 bilion 1.079 bilion pada tahun 2022 kepada RM 1.247.6 bilion pada penghujung tahun 2024 yang hampir mencecah 65% daripada KDNK. Sementara itu, bagi waktu pertanyaan Menteri, Zahari Kecik PN Jeli minta Perdana Menteri menyatakan apakah tindakan kerajaan dalam menangani masalah jemaah menteri atau umrah yang sering tertipu oleh ejen yang menyediakan pakej haji atau umrah. Selain itu, beliau mahu tahu berapakah jumlah kerugian yang telah ditanggung oleh jemaah haji dan umrah bagi tahun 2024 dan 2025. Saudara-saudara sekalian, dalam pada itu, ahli Parlimen PAS dikecam mendakwa usaha kerajaan menoktahkan kemiskinan bercanggah fitrah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini tanggapan. Hari ini akhirnya tanggapan untuk merosakkan nama baik Anwar ditepis dengan sewajarnya. Seringkali pembangkang dan walaun, khususnya pengikut-pengikut pembangkang, seringkali menyebut kononnya Anwar Ibrahim menganaktirikan kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional Pembangkang. Mereka seringkali menyebut tanpa fakta. Menyebut tanpa fakta adalah satu perbuatan yang boleh dianggap bohong. Hanya bercakap atas angin. Tapi nombor tidak akan dapat menipu. Nombor adalah satu perkara yang tepat dan tidak akan boleh dispekulasikan. Hari ini menjawab kepada dakwaan kononnya kerajaan ataupun Anwar Ibrahim menganaktirikan kerajaan pimpinan pembangkang akhirnya ditepis. 4 bilion ringgit Malaysia wang ehsan dah diagih kepada Terengganu dan 967 juta ringgit kepada Kelantan. Inilah jumlah
fakta yang tak pernah pembangkang huraikan, dan mungkin mereka takut untuk diketahui oleh penyokong, takut nanti para penyokong akan tiba-tiba berganjak beralih menyokong Anwar Ibrahim. Kerajaan telah mengagihkan sebanyak 4 bilion ringgit Malaysia, wang ehsan kepada Terengganu, dengan 967 juta ringgit diberikan kepada Kelantan antara 2023 dan 2025. Ini fakta, bukan auta. Kalau ini ialah auta, mereka boleh saman kerajaan yang menyatakan ini. Tapi mereka tak berani kerana itu adalah perkara yang benar. Saudara, sebelum saya teruskan ulasan ini, saya perkenalkan dulu kepada anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit apabila imun badan kita lemah, dan mudah kena penyakit kena imun badan kita yang lemah. Imun badan kita yang tidak bijaksana atau bodoh juga bertindak menyerang diri kita sendiri. Tapi terapi imun ini mengajar, mendidik imun badan kita untuk bertindak tepat melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Imun badan kita dididik supaya mengenal mana satu kawan, mana satu lawan dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, halal, dan juga diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan di Malaysia. Dapatkannya sekarang melalui nombor telefon saya yang tertera untuk mendapatkan khidmat nasihat yang percuma. Baik saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata dana ini digunakan untuk menampung kos emolumen bagi kedua-dua kerajaan negeri, melaksanakan pembasmian kemiskinan dan projek infrastruktur serta memenuhi komitmen lain. Sehingga kini, tiada sumber petroleum didapati atau diperoleh di perairan Kelantan dan Terengganu, kata Anwar Ibrahim. Semua sumber di pantai timur semenanjung Malaysia terletak di luar hub 3 batu nautika di bawah Akta Laut Wilayah 2012, Akta 750, kata Kementerian Kewangan dalam jawapan bertulis. Anwar menjawab Ahmad Marzuki Sari dari PN Pengkelan Cepa yang bertanya status pembayaran royalti petroleum kepada negeri pantai timur itu. Beliau berkata wang ehsan itu diagihkan kepada Terengganu dan Kelantan walaupun tiada petroleum didapati dan diperoleh daripada kedua-dua negeri itu. Anwar juga menjelaskan Putrajaya bersedia mempertimbangkan cadangan daripada kerajaan Kelantan dan Terengganu berhubung program serta projek boleh dibiayai melalui pemberian terbabit. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.